خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة. Kita berpindah pula ke penyakit yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia, cinta akan dunia. Muka surat 230 ni. Setiap kenikmatan seperti keinginan kepada segala benda yang hanya mengikut nafsu dan kemegahan yang ada di atas muka bumi ini adalah sebahagian daripada pelbagai perkara di dunia. Dengan kata lain, dunia ini tiada perkara yang boleh memberi faedah selepas daripada kematian, namun di akhiratlah yang akan memberi manfaat selepas daripada kematian. Jadi atas dunia ni kalau kita mati, orang kita naik kubur senyap dah dah. Ia ibarat makanan yang dapat membantu bagi melakukan ibadat. Sebenarnya kasih akan dunia itu adalah kelakuan yang dicela oleh syarak. Ia adalah tunjang bagi segala kesalahan. Jadi masyhurlah kata-kata dalam ayat Quran Tuhan sebut fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya. Maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya, adapun orang yang melampau perbuatan derhakanya serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka sebenarnya neraka jahanamlah tempat kediamannya. Tempat baliknya ke mana? Ke neraka jahanam. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Sekiranya dunia ini menyamai di sisi Allah Taala seberat sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni boleh timbang ke? Boleh timbang? Tak boleh. Nascaya Allah tidak memberi sekalipun minuman kepada orang kafir. Jadi oleh kerana dunia ni tak ada nilai bagi Allah SWT, hanya dia beri kepada kita sebagai tempat ladang untuk ke akhirat, maka orang kafir lebih banyak makan daripada orang Islam. Benar tak? Lebih kaya lagi dia tu. Jadi kata dalam tu, Allah Ta'ala tak beri kebaikan itu kecuali kepada orang yang dia sayang, dan Allah Ta'ala buka dunia ini kepada siapa saja. Dunia orang yang kafir pun boleh, orang yang tak kafir boleh. Dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Jadi ini cerita dia, ada satu cerita. Katanya Al-Imam Ibn Hajar, yang tadi kita duk bincang tentang pandangan dia tadi. Imam Ibn Hajar ni, dia ni qadhi besar di Mesir. Jadi bila dia berjalan, kereta dia lalu, ada orang iring. Ada seorang Yahudi kafir tahan kereta dia. Berhenti Syekh. Dia berhenti. Dia kata kenapa? Dia kata pelik lamu ni. Mu kata, dengar kata Nabi mu beritahu dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Tapi sebaliknya, mu dapat syurga. Tengok dengan pakaian hebat, dengan iringan, dengan kereta. Aku ni orang kafir tapi duduk merempak di sini. Kalau orang kata lagu tu, macam mana kita nak jawab? Nak jawab lagu mana? Spontan boleh jawab tak? Tak boleh nak jawab. Jadi kata di imam ni, dia kata betul hadis tu, tak salah. Sebab mu duduk atas dunia ni, walaupun merempak, mu boleh makan, boleh minum, boleh kahwin lagi, ada bini, ada anak tak? Tapi kalau mu di akhirat esok, tak ada peluang langsung. Duduk dalam neraka buat mu ni. Jadi syurga hari ni, inilah syurga kamu dari dunia. Miskin cerita lain. Nah, itu sedap jawapan dia. Jadi kita ni semua tak boleh. Nak makan ni haram, yang ni syubhat, yang ni banyak halangan. Tak? Banyak halangan. Halangan satu, waswah pula satu pula. Itu penyakit lain. Dah halangan satu, waswah pula satu lagi. Cukuplah.
Jadi tengok beberapa hadis yang banyak tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita ni tentang kedudukan dunia. Mana dia punya tengok nombor 238. Oleh yang demikian kebinasaan tidak berlaku melainkan mereka yang dilalaikan oleh dunia daripada akhirat dan melupakan segala keseronokan sepanjang perjalanannya, seperti seorang yang bermusafir di dalam hutan bersama orang ramai, maka dia melihat buah-buahan dan bersungguh-sungguh makan buah itu sehingga ditinggalkan oleh kaumnya. Akhirnya dia pun sesat dan diterkam oleh binatang yang buas. Jadi ibarat gitulah, kita ni berjalan atas dunia sama je, tapi orang yang terpengaruh dengan dunia dia akan berhenti di situ. Oleh kita perlu mengetahui, sesiapa yang merasakan badannya dilumuri dengan keduniaan, hatinya kosong dan bersih, nescaya dia sudah ditipu oleh syaitan. Sayyidina Ali berkata, halaluha hisab wa haramuha azab an-nar. Yang halalnya bagi dunia ini ada hisab, adalah menyebabkan dia dihisab, diperiksa pada hari akhirat, dan yang haram daripadanya adalah menyebabkan ia diseksa dengan api neraka. Jadi kalau kita ada halal pun kita kena seksa, kena hasab. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man husib uzib. Siapa yang kena tanya kau malaikat tu macam kena azab dah. Takut. Kita hari ni bawa kereta, ada lesen tak? Ada. Protek? Ada. Tapi kalau JPJ tahan, ngelabah ke tidak? Takut tak? Kenapa takut? Lesen ada, road tax ada. Kereta pun tak ada modified pelik-pelik. Itu dia panggil, siapa kena tanya tu uzib. Mana orang tu dah kena azab dah menggigil dah dia. Jadi kita kena fikirlah, kita nak bawa barang banyak ke, nak bawa banyak kira-kira di akhirat ataupun tidak. Seterusnya, baiklah. Jadi tamatlah hadis kita tentang cinta kepada dunia ini. Banyak hadis-hadis yang menyebut tentang kedudukan dunia di dalam keadaan ini. Baik. Satu lagi, bab yang ke-8 daripada bab ini, iaitulah sikap membesarkan diri. Sikap membesarkan diri itu adalah daripada apabila seorang melihat dirinya melebihi daripada orang lain. Kita rasa kita ni pada sifat kesempurnaan, dan dia melihat orang lain lebih hina daripadanya, itu dia panggil membesarkan diri. Dia panggil takabur. Tulis itu, sifat takabur. Takabur ni kita rasa kita besar dan kita hinakan orang lain, itu takabur. Sifat bangga diri tadi, dia tak hina orang, dia duduk gilak body dia. Itu perbezaan. Bangga diri maknanya kita rasa kita hebat tapi kita tak hina orang. Tapi sifat membesarkan diri, sifat takabur lah, lebih tinggi darjat, sebab kita rasa kita hebat dan kita hina orang lain. Hina orang lain. Ini sebahagian daripada sifat tercela yang ada dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Allah sebut dalam Quran, fabi'sa maswal mutakabbirin, maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong dan takabur itulah neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kibriya'u ridai. Ketinggian itu adalah selendangku. Ini hadis kursi. Dan kebesaran itu adalah kainku, maka siapa yang mencabut atau merebut padaku satu daripada keduanya, nescaya akan dicampakkan dalam neraka. Jadi sifat kibriya, sifat takabur, sifat yang besar ni semuanya sifat Allah SWT. Tidak layak bagi kita manusia nak bagi rampas hak Allah Azza wa Jalla. Hadis kursi, tengok muka 246. Hadis kursi ini memberi kefahaman kepada kita dua sifat itu adalah tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tidak sepatutnya setiap hamba memiliki sifat suka membesarkan diri. Ini kerana dia seolah-olah merebut sifat Tuhannya itu, maka sepatutnya dia dilemparkan ke dalam api neraka, waliyazubillah. Jadi kalau kita cabar sifat Tuhan, maka kita kena pergi ke neraka, na'udzubillah. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk ke dalam syurga seorang yang ada dalam hatinya sifat membesarkan diri sebesar biji sawi. Sikit je sifat takabur dalam diri kita ni,
tak masuk syurga. Hadis ni riwayat oleh Imam Muslim. Cukup dahsyat. Dan ni tengok, hal ni penting ni. Membesarkan diri itu adalah kelakuan yang dicela, namun yang sebaliknya adalah merendahkan diri. Merendah diri dengan mana? Tawaduk. Sifat tawaduk iaitulah adalah kelakuan yang dipuji oleh syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ma naqasat sadaqatu min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Ini kita naknya, harta tidak akan berkurangan dengan sebab sedekah. Tak kurang. Daripada 100,000 jadi 90,000, tak kurang. Kurang dalam account bank, tapi tak kurang di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba dengan sebab kemaafan yang diberikan kepada orang lain, melainkan kemuliaan kepadanya. Kita maaf salah orang, Allah muliakan kita. Wa ma tawadha'a ahadun. Dan tiadalah tawadhu', merendah diri seorang itu, melainkan Allah mengangkatkan darjatnya. Biar kita tawadhu'. Jangan kita orang panggil sombong tadi, takabur, jangan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi banyaklah hadis dalam nota kaki itu, kita letak hadis-hadis yang seumpama dengan dia supaya para jemaah boleh lebih jelas ya. Allahu akbar. Tengok ni hadis ni, man taraka al-libasa tawadu'an lillah. Siapa yang meninggalkan memakai pakaian yang elok dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah. Kita pakai ni bukan maksud tak elok pakaian tu buruk lusuh lah. Jadi jangan lebih-lebih lah. Hari ni jubah pula pelik-pelik lah. Orang lelaki pun sama, yang perempuan pun sama. Saya duduk berapa kali dah saya nasihat, dia kata setengah jubah ni bukan jubah tutup aurat, jubah maksiat dia panggil. Kain nipis, kain yang ketat sangat, itu tak boleh. Sedangkan dia mampu untuk memakainya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat melalui kepada kepala sekalian makhluk, sehingga dia memilih mana-mana pakaian keimanan yang dikenakinya untuk dipakainya. Jadi kita pilihlah. Allahu akbar. Yang seterusnya, muka surat 252, sesungguhnya membesarkan diri itu adalah besar dosanya, sehingga tidak masuk syurga bagi mereka yang ada dalamnya sifat ini, walaupun sebesar biji sawi. Ini kerana takabur itu mempunyai 3 jenis kekejian yang besar. Ini bahaya takabur. Yang pertama, merebut sifat yang tertentu bagi Allah. Satu. Yang kedua, mengingkari perkara yang sebenar dan menghina manusia yang lain. Itu sifat takabur ni. Kata Nabi SAW, al-kibru man bataral haqqa wa ghamatan nas. Sifat membesarkan diri takabur itu perbuatan orang yang menolak kebenaran dan menghina manusia. Orang yang cakap apa yang benar tak irau, tapi kita hina orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat membesarkan diri itu membuatkan dia tidak mampu menyayangi manusia yang lain seperti dia sayang terhadap dirinya sendiri, dan tidak mampu untuk merendah diri. Ini bahaya-bahaya takabur. Ketahuilah, penawar bagi sifat membesarkan diri itu apabila seorang itu mengetahui sifat membesarkan diri. Permulaan kejadian penawar sifat besar diri itu berlaku apabila dia mengetahui hakikat kejadian dirinya berasal daripada air maning. Jadi kita, kalau kita nak sombong, kita ingat aku ni setara mana, hebat sangat ke aku ni. Kalau rasa hebat, ambil kepala atuk kat dinding, kong kena, aduh sakit. Ada hebat apa kamunya? Jadi tak ada hebat kita di situ. Ingatlah, asal kejadian manusia bermula daripada tiada kepada ada. Kamu dia ada sekejap atas dunia ni, nak takabur, lepas tu hilang balik. Seterusnya, apabila manusia ditimpa sebarang penyakit, dia cuba menahannya. Dia ingin mengetahui asal penyakit itu, tetapi dia tidak mengetahui punca. Puncanya tak dapat. Begitu juga apabila seorang itu melupakan suatu perkara, dia cuba mengingatinya, selepas itu dia akan melupainya. Jadi manusia ni tak usahlah, mana kita letak dalam kepala kita bahawa sifat takabur ni sifat yang berat, sifat yang bermasalah. Baiklah, tamatlah kita sifat takabur. Kita ada lagi 2 sifat yang mazmumah, iaitulah sifat al-ujub. Ujub ni bangga diri. Bangga diri, dia panggil gilak body. Ni gilak body ni, dia rasa dia yang comel, tapi dia tak kacau orang.
Tapi takabur tadi tak, menghina orang lain. Baiklah, memandangkan esok saya nak habis cepat masa, kita habiskan kitab ni sikit. Tapi esok kita berhenti setakat Zuhur je. Zuhur tu boleh pergi kenduri dah, tak ada. Jadi hak tengah hari tu kita qada selalu malam ni. Sabar sekejap. Penyakit yang ke-9, iaitulah penyakit ujub. Ujub ni apa dia? Ujub adalah satu sifat berasa kagum terhadap diri sendiri, seperti berbangga dalam ilmu. Allah, dalam kumpulan saya, grup kita ni, kita hak paling cerdik kali ni, ibadat apa paling kuat, itu dia panggil ujub. Ujub ni mainan syaitan. Sifat tidak takut akan kehilangan nikmat dan melupai bahawa segala pemberian itu adalah daripada Allah. Jadi dia tak kacau orang lah, mana dia untuk dia je. Sebenarnya sifat ujub dan takabur tidak lahir sekiranya segala nikmat Allah yang berdasar kepada ilmu dan amal disandarkan kepada Allah, dan berasa takut semua perkara itu akan hilang daripadanya. Ujub adalah punca bagi lahirnya sifat takabur, namun terdapat perbezaan antara dua sifat. Jadi perbezaan ini kita dah sebut dah, iaitulah sifat takabur, sifat yang menjadi kebiasaan bagi si pemiliknya, manakala ujub adalah perasaan lahir daripada diri sendiri. Oleh itu, sifat ujub adalah perlakuan hati yang dicela mengikut syarak, dan ia boleh membinasakan pahala ibadat dan kebajikan seseorang. Jadi dalam ayat perang Hunain ini, tengok perangan Hunain ini, Tuhan kata iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum. 12,000 tentera nak pergi perang Hunain, jadi semuanya bangga, kita ramai, tak ada masalah. Apa jadi? Bila pecah tentera Islam, hampir-hampir beramai yang gugur, maka ketika itu baru mereka tahu. Jangan duk bangga. Pasal tu dalam perang Badar menang. Sebab masing-masing takut. Masing-masing bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada sifat ujub ni, kita rasa tak apa, confident, kita beres. Beres jadi. Jangan duk beres begitu. Ini sifat ujub, kita rasa bangga. Ibnu Mas'ud kata al-halaku fisnatain, tengok 262, al-halaku fisnain ini al-qunutu wal ujub. Kebinasaan itu terdapat pada dua perkara, iaitulah putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala dan seorang yang suka pada dirinya sendiri. Jadi Ibnu Mas'ud hanya menghimpunkan dua kelakuan ini kerana orang yang berputus asa tidak mendapat kebajikan dan tiada harap untuknya, tiada harapan. Begitu juga halnya orang yang punya sifat ujub ini, kerana mereka tidak mencari kebaikan sebab menyangka sudah mempunyai semuanya. Ini kalau kita rasa kita dah betul, kita dah pandai, buat apa lagi nak belajar kan? Jadi orang belajar ni orang yang tak betul ya, orang yang tak pandai. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bilakah seorang masanya seorang itu mengerjakan kejahatan? Maka beliau menjawab, apabila dia menyangka bahawa dirinya berbuat kebaikan. Jadi kalau kita rasa semua hak kita buat tu molek belaka dah, maka orang itu dalam kena hati-hati. Seorang laki-laki memandang kepada Bishr bin Mansur. Ketika itu beliau memanjangkan salat dan mengelokkan ibadat. Tatkala dia selesai sembahyang, orang itu tanya, janganlah kamu merasa pelik dengan apa yang kamu lihat daripadaku. Sesungguhnya iblis mengerjakan ibadat bersama-sama dengan malaikat beribu-ribu tahun lamanya, kemudian berubah iblis kepada yang berubah menjadi kafir. Jadi ini cara dia, motivasi. Orang tengok dia semaya lama, orang itu pergi, hebat tuan ni, lama solat. Dia kata jangan pelik, iblis sekali dengan malaikat ibadat lebih lama pada aku, akhirnya jadi kafir. Maknanya jangan rasa dia nak hilangkan ujub dia, nak hilangkan rasa perasaan ni. Ketahuilah, puncak ujub itu adalah jahil dan penawarnya adalah ilmu. Jadi setiap manusia tidak patut melahirkan sifat ujub seperti kecantikan rupa paras dan suara yang merdu, kerana keadaan itu adalah kurniaan Allah Azza wa Jalla, bukan hak kita, Allah kurniakan. Seterusnya tidak sepatutnya melahirkan sifat ujub sekiranya kehidupan kita mudah disebabkan oleh pekerjaan yang diusahakan seperti ilmu dan ibadah. Bahkan jangan kita buruk sangka kepada pencipta sekiranya kecantikan yang ada hilang disebabkan oleh penyakit seperti cacar, kanser. Oleh itu kita tidak sepatutnya ujub dengan diri sendiri. Jadi kalau kita cantik setara mana pun, kita mengatakan bahawa kecantikan itu boleh pergi
pada bila-bila masa saja. Jadi jangan duk unjuk, jangan duk bangga lah. Allahu Akbar. Yang terakhir dalam bab ini, tengok muka surat 270, bab yang ke-10 pada menyatakan riya. Ini penyakit yang agak sukar lah untuk kita nak hapuskan. Jadi oleh kerana tajuk riya ni perlu kepada suasana yang lebih fresh lah, tak? Jadi kita tangguh kepada pagi esok, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pergi malam ni pun tak riak dah ni, tak apa nak jadi riak dah sebab letih dah ni, tak? Jadi kita tunggu pada masa yang sesuai, insya-Allah. Jadi esok kita akan ambil bab riya, kemudian 10 sifat-sifat yang mulia untuk kita hiaskan diri kita, insya-Allah. Dan kita akan tamatkan zuhur nanti, insya-Allah. Kita pendekkan masa. Jadi kalau ada siapa-siapa ada persoalan, saya tutup dulu majlis ni, lepas ni boleh tanyalah. Sebab ada sahabat kita yang nak balik, ada dah janji dengan orang, kan? Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.